Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan, salam madani saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Satu episod, satu siri yang sangat menarik, mungkin hangat juga yang diperkatakan. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Kita akan lihat latar belakang dia, iaitu berkenaan dengan RUU Mufti Wilayah yang saya dah sentuh, saya rasa lebih daripada 3 kali dalam live saya daripada mula-mula dahulu. Dan juga pandangan saya yang secara asalnya iaitu tidak bersetuju, tapi ada yang marah saya dan sebagainya kan, atas perkara ini. Dan hari ini saya bawakan panel-panel khas membincangkan tentang perkara ini di atas ketidaksetujuan tersebut. Kenapa, bagaimana, sejarah latar belakangnya apa, implikasinya apa. Itu perkara paling penting apabila ada pewartaan dalam undang-undang. Yang penting kita lihat implikasi dia, implikasi kepada negara, kepada rakyat, kepada agama Islam itu sendiri. Kenapa perkara ini satu perkara yang kita tidak boleh pandang enteng, kita kata, dan satu perkara sebagai umat Islam kita tidak boleh pandang ringan. Baik, bersama dengan saya pada hari ini adalah, terima kasih panel-panel hebat kita. Di sebelah kanan saya Dr. Abu Hafiz, salah seorang pensyarah di UAE sekarang ni, dan juga antara orang kata apa, saya rasa penerangan sekarang ni ataupun penerangan di bawah Kementerian Komunikasi. Dan di sebelah kiri saya, seperti yang tidak diasing lagi, penuh kontroversi penuh kontroversi dan kontroversi, iaitu Ustaz Wan Hussein, iaitu penceramah bebas kita, insyaAllah membawa perihal dan isu yang kita nak bawakan ini. So ini dua orang kata wajah dalam bidang agama, kita kata. Dan di sebelah far left saya adalah saudara Faizal Rahman, merupakan peguam saya dan juga peguam dalam membawa banyak kes-kes yang melibatkan banyak pihak, antaranya di dalam kes agama, terutama saman-saman defamation, saman-saman malu terhadap beberapa pemuka-pemuka dan social media, melalui mufti-mufti, Mufti Dr. Mazhar, Rora dan sebagainya. Dan kalau orang yang mana totok kepada aliran yang sebelah sini akan melihat ini adalah totok kepada Wahabi lah, dia kata. Walaupun sebenarnya kalau ikut kita ni tak adalah nak kata Wahabi pun saya tak kenal siapa kan, buku dia pun saya tak nak baca kan, dah kena chop sebagainya. Tapi itu bukan benda yang kita nak bincang bawa pada hari ini. Keutamaan kita, benda yang kita nak bawa adalah berkenaan dengan RUU Mufti Wilayah. Okey. Dan mungkin saya buka dengan saudara Faizal dahulu, berkenaan dengan apa itu RUU Mufti Wilayah secara umumnya, sebelum kita pergi kepada implikasi. Tapi apa maksudnya secara umumnya, apa itu RUU Mufti Wilayah? Silakan saudara Faizal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Iswadi, Dr. Abu Hafiz dan juga Ustaz Wanji. Baik, secara umumnya kalau kita baca dan kita lihat, tidak ada yang kita boleh katakan tidak ada yang tak kena dengan RUU Mufti ini, sebab dia digubal, dicadangkan untuk penggubalan itu untuk bersifat pentadbiran. Pentadbiran maknanya menambah naik yang mana yang sebelum ini fungsinya. Itu secara umumnya. Sebab itu kalau kita lihat dalam dijelaskan dalam surat khabar dan sebagainya, banyak menekankan tentang fungsi kebaikan untuk diletakkan sebagai lebih sistematik dan sebagainya. Tetapi yang dipersoalkan, yang menjadi isu yang berpanjangan, saya kira masuk lebih 2 minggu dah ni, kan, adalah berkenaan dengan Seksyen 4. Seksyen 4 itu yang meletakkan berkenaan dengan definisi, definition Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu yang menjadi isu. Kita even kalau kita katakan bab pentadbiran, kita memberikan kuasa yang lebih kepada mufti untuk membuat keputusan tanpa terikat kepada mana-mana pihak, sebenarnya itu tidak ada isu. Tak ada isu yang itu. Kita bersetuju sebenarnya. So dalam keseluruhan itu yang dipersoalkan itu adalah definisi kepada Ahli Sunnah wal Jamaah di bawah Seksyen 4A itu, apabila melimitkan kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. So persoalan yang dibangkitkan, yang mana saya sendiri pun menulis beberapa kali di dalam Facebook, kita ingin penjelasan
sebab yang membawa RUU ini adalah di bawah bidang kuasa YB Menteri Agama. Jadi kita ingin mendapatkan penjelasan, yang mana saya kira rakyat Malaysia berhak mendapatkan penjelasan. Kenapa hanya dua itu sahaja yang dimaksudkan sebagai ahli sunnah wal jamaah? Saya ingin bagi contoh. Dalam perbahasan ataupun perdebatan isu ini, ada kawan-kawan di Facebook memberikan kepada saya textbook pendidikan Islam tingkatan 5. Jadi dalam textbook pendidikan Islam tingkatan 5 itu ada diberikan definisi ahli sunnah wal jamaah. Ada 5 aliran dimasukkan di dalam pendidikan Islam tingkatan 5. Sekarang ni tahun 2024 ini, cetakan pada tahun 2020. Jadi saya semak, bila kita dapat tu, kita semaklah sejauh mana fakta ni betul. So saya pun semak dengan kawan saya, kebetulan ustazah mengajar di sekolah. Memang dia kata apa yang dikongsikan kepada saya itu betul. Memang betul, maknanya dalam subjek pendidikan Islam pelajar tingkatan 5, definisi ahli sunnah wal jamaah itu ada 5 aliran. Dan termasuklah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi maknanya itulah yang kita diajar selama ni. Yang kita faham ada aliran-aliran yang diterima di bawah ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba di peringkat nak mengangkat sebagai undang-undang, 3 aliran itu dibuang dan hanya 2 sahaja dijadikan sebagai satu bentuk undang-undang. Dalam definisi itu tadi. So ini yang kita perdebatkan. Seolah-olahnya dia menjadi pertembungan dekat situ. Apa yang diajar di peringkat sekolah bercanggah dan bertentangan apabila nak diangkat menjadi satu undang-undang. Itu saja sebenarnya, saudara-saudari. Itu saja. Dia bukan keseluruhan akta. Bukan keseluruhan. RUU tu. Bukan keseluruhan. Cuma section itu saja. Section itu saja. Cuma bila kita baca lebih mendalam, akan ada hujah-hujah yang mengatakan bahawa sebenarnya RUU ini telah pun dikaji selama 10 tahun. Kan? Walhal jawatankuasa itu mula dibentuk pada tahun 2021. Jawatankuasa untuk menubuhkan satu RUU ini dimulakan pada tahun 2021. Jadi saya mengatakan, kalaulah kajian telah dilakukan selama 10 tahun, maknanya tidak ada halangan untuk pihak YB Menteri Agama menjelaskan. Sebab sudah pasti saya percaya ada penjelasan dan kita katakan pendetilan telah dilakukan. Mengapa daripada 5 aliran yang dipilih hanya 2? Tapi kelihatan dalam tempoh memasuki 2 minggu tidak ada sebarang penjelasan dia berikan. Ini isu dia sebenarnya. Okey, saya baca bagi tuan-tuan dan puan-puan di rumah, mungkin saya akan share nanti. Maksud ahli sunnah wal jamaah di bawah section 4 artinya mana-mana orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi itu umum cantiklah tu, yang berpegang Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kemudian dia khususkan di dalam A, B dan C. Di dalam akidahnya alirannya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di dalam mazhabnya, mazhab Syafi'i, dalam keadaan tertentu boleh ikut Hanafi, Maliki atau Hanbali. Ijtihad hukum telah diputuskan majlis fatwa. Dan dalam C-nya, tasawufnya adalah Junaid Al-Baghdadi dan juga Imam Al-Ghazali. Now, balik pada Ustaz Abu Hafiz kan. Now, definisi ini sendiri kita kata ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran dan Sunnah itu tak ada masalah bab tu. Tetapi bila dia khususkan perkara tersebut, kenapa itu saya jadi satu perkara yang besar di dalam agama Islam itu sendiri? Sejarahnya tuan-tuan. Doktor, tapi janganlah buat cerita 1000 tahun kan. Kenapa implikasi ni? Saya suka untuk kalau merespon atau menambah sedikit daripada tu untuk kita faham. Pelantikan mufti, timbalan mufti dan perkara ini telah pun ada di dalam Akta 505 pentadbiran undang-undang Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan 1993. Bab yang dibincangkan dalam RUU Mufti Wilayah ni dah ada pada bahagian 3 bermula daripada perkara yang ke-32. Ia telah pun ada semenjak daripada 1993. Pelantikan mufti. Ya, tata caranya itu ada di dalam Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1993. Yang nak dibuat ini, dia nak keluarkan menjadi satu RUU khusus berasingan daripada Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam. Persoalan itu muncul adalah kenapa itu diperlukan?
kenapa awak tidak hanya meminda apa yang ada ketika itu, dan kenapa untuk dikeluarkan, dan kenapa merubah apa yang ada sebahagiannya, dan kalau kita tengok daripada perkara 32 dalam bahagian 3 pelantikan mufti, kuasa dalam hal wal agama, itu ada pada perkara 32, perkara 33 kuasa mufti, 34 fatwa, 35 bentuk fatwa. Ini yang telah pun ada. Yang dia nak keluarkan, dan dia tak bagi, dia seakan-akan dia kata nak memperkemaskan. Tapi dia tak bagi tahu secara eksplisit benda tu telah pun wujud di dalam akta, dah memang ada. Dia seolah-olah macam sekarang benda tu tak ada, dia baru nak buat. Kalau katakan dia benda ini dibatalkan ke, kabinet mengarahkan ia dibatalkan, ataupun ditangguhkan sampai bila-bila pun, boleh tak seorang mufti itu dilantik di wilayah persekutuan? Boleh. Kerana akta itu telah pun ada di bawah akta 505. Sebenarnya kena kemas je lah akta tu. Tapi yang dia jadi macam contoh, kalau tak ada ni macam tak boleh nak bergerak langsung. Itu juga menjadi persoalan. Seolah-olah sebelum ni tak ada mufti. Itu persoalan. Dan betul juga, semenjak dikata 10 tahun ke 4 tahun yang lalu ke, kenapa mufti hanya menjadi satu sunnah Perdana Menteri yang ke-8, iaitu asyik PDF saja. Kan? Perlulah berani untuk berhadapan, sebab benda ni takkan selesai kalau kami di sini mengeluarkan kenyataan penulisan ke ataupun video ke, awak jawab macam tu, dia takkan selesai. Dia perlu untuk bersemuka. Alright. Dan apabila dia masukkan dalam ini, kita tahu sejarahnya adalah sejarah-sejarah lama yang ingin memonopoli sesuatu aliran itu sahaja yang boleh menjadi mufti ke, dan yang hanya diberikan ruang secara undang-undang. Yang itu yang kita sebutkan. Dia bukan sahaja hak masing-masing untuk mempunyai pandangan dalam beragama. Yang sekarang dibuat adalah untuk mengkanunkan, dalam bahasa Arab mentakninkan, mengundang-undangkan, yang mempunyai implikasi siapa yang tak begini bermaksud dia berlanggar, bercanggah dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Dan daripada dahulu, sama ada di zaman Imam Ahmad, pertembungan dia dengan Ahmad bin Abi Duat, ataupun selepas daripada itu, sebahagian mereka yang belajar Asy'ariyah Maturidiyah barulah kenal nama Ibn Tumat. Kemudian kata pula Ibn Tumat ni kami tak kenal, sebenarnya telah pun diajar oleh tokoh-tokoh Asy'ariyah yang mereka kata itu dia Malaysia, dah banyak dah, sebutlah nama. Zamihan Al-Ghari pun mengajar, apa lagi beberapa yang lain, Dr. Aiman Al-Kiti pun mengajar. Jadi benda ini memang muncul. Alright, itu sejarah yang lama. Apabila kita muncul di dalam kerajaan Madani, di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang meletakkan semangat itu adalah inklusif, alright, bukan eksklusif. Apatah lagi benda ini bila dijadikan undang-undang, perkara yang hampir mustahil untuk boleh diukur. Benda berkaitan dengan keimanan dan kepercayaan. Siapa yang ada, you ada mesin satu pergi dan cek, yang dia ni 90% Asy'ariyah, ataupun 50% Asy'ariyah, 50% Maturidiyah. Siapa yang nak tentukan? Dan bahkan kita pun tahu siapa yang belajar dalam pengajian Islam, dalam Islamic thought, pemikiran Islam, Asy'ariyah dan Maturidiyah itu berlaku pertembungan yang tidak sedikit. Ada yang dalam satu pemikiran dan menyatakan bahawa Tuhan berkehendak boleh ke ataupun tidak boleh, itu mempunyai asas-asas pertembungan antara dua ini. Yang kita kata sangat besar sebenarnya. Yang tak boleh diharmonikan, dan memang pertembungan itu muncul. Dan apabila dia jadi kontradik juga bila disebutkan akidah itu Asy'ariyah Maturidiyah, mazhab itu adalah Syafi'i, walaupun dengan meraihkan yang lain-lain, Syafi'i itu sendiri tak mungkin bermazhab Asy'ariyah. Sebab Syafi'i itu meninggal pada 204 Hijrah. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu lahir pada 260 Hijrah. So dia datang selepas 50 tahun lebih Syafi'i meninggal, baru dia muncul. Awak boleh itu baru dia lahir. Baru dia lahir. Belum lagi dia itu pun yang 40 tahun lepas pada tu baru dia akan menjadi ahli sunnah, ataupun kemudian kembali kepada ahli sunnah itu disebutkan. Maka kalau kita lihat di sini pandangan Syafi'i yang tak bermazhab Asy'ariyah Maturidiyah, you okey pegang. Okey? Tapi daripada syarat you akidah pula, you mesti pegang. Kan kontradik itu. Maka biarkanlah benda ini menjadi perbahasan akademik. Janganlah dan bahkan saya ingat saudara Iswadi dan juga Ustaz Wanji, walaupun saya ini orang kenali datang daripada latar belakang salafi lah, bukan katakan ahli hadis. Kalau dah nak ditakrifkan ahli sunnah itu hanyalah salafi ahli hadis, insya-Allah kita pun lawan.
Kita pun kata dia perlukan keluasan kerana munculnya keluasan itu dalam negara yang beraneka, yang ada kerencamannya itu. Jadi Inklusif, Ustaz. Kata Madani ni kena inklusif, bukan eksklusif. Ustaz ada menulis dalam satu posting mengatakan mengenai apa? Jatuhnya kerajaan ini ataupun Madani ini kerana boleh ulas itu Ustaz? Jatuh kerajaan. Bukan jatuh kerajaan, ada berkenaan dengan yang Ustaz sebut semalam tu pasal pasal siapa perlu bertanggungjawab. siapa yang perlu bertanggungjawab. Sebab bila Ustaz baru sebut tentang inclusivity itu, maksudnya kita ni kena inklusif, kita kena raikan kepelbagaian ni, rencam. Kita kena faham negara kita ni ada pelbagai. Alirannya pelbagai, ada Ahlul Hadis, kita ada Salafi, kita ada Asy'ariyah Maturidiyah kan, kita ada pelbagai. Tetapi bila kita cuba untuk nak menyekat dengan akta pula tu, menyekat satu hal. Tapi menyekat dengan akta tu mencipta undang-undang pula tu untuk orang kata mendirectkan orang kepada satu aliran dan seolah-olah memaksa lah. Ya. So Ustaz kata bahawa benda itu akan apa? perkataan menarik Tuan Guru jadi apa? Mengagamakan mazhab. Mengagamakan mazhab. Bagi dahsyat lah dia. Dan Ustaz kata implikasi dia tu apa Ustaz? Mengagamakan parti politik pun ada juga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Swadi, Dr. Abu Hafiz, Faizal dan semua penonton. Alhamdulillah hari ini kita bertemu untuk kita berbincang dan berwacana. Okey, daripada sudut pemikiran, kalau kita nak pergi pada idea Madani itu sendiri ya. Madani ni sebenarnya dia mesti ada dua unsur. Yang pertama adalah tamadun, yang kedua adalah peradaban. Tamadun ni pembentukan apa yang kita nampak kan. Peradaban ni adab dalam. Yang ada pepatah Arab, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Kan Tuhan apa, adabani rabbi, Tuhan aku telah mengajar adab padaku, maka jadi baiklah adab aku ni. Antara benda besar dalam perbahasan berkenaan dengan adab ni adalah sikap. Macam mana kita berbentuk sikap? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tidak akan mengubah satu kaum kecuali kaum itu mengubah diri mereka sendiri kan. Quran tu kan dia sebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ma biqaumin, ada ma kat situ. Kalau ikut logik bodoh kita, innallaha la yughayyiru biqaumin cukup dah. Betul tak? Tapi ada ma. Kenapa ada ma? Isi mausul tu lah. Ilmu nahwunya isi mausul kan. Tapi segi pemanaan dia, ilmu balaghah dia kat situ tu, dia memberi maksud bukan semata-mata kaum, tapi apa yang ada dalam diri kaum. Sikap lah. Sikap. Bukan sekadar kaum, tapi apa yang ada Ada dalam sikap dia. kaum. Sebab kaum tu jadi sikap dia. Betul. Kalau semata-mata kaum, Melayu tu lah, Cina tu lah, India tu kan. Tapi pada Melayu tu jadi sikap Melayu dia, ada attitude dia, ada budaya dia. Jadi benda tu yang dikatakan perlu diubah. Bukan Melayunya, tapi Bukan sikap. Melayu tu, sikap dia nak ubah macam mana. Jadi itulah yang kita kena faham bila sebut peradaban. Tamadun, lahirlah Madani. Sikap ni yang boleh berbentuk masyarakat yang baik ni adalah meraihkan kepelbagaian. Itulah sikap yang betul. Kalau nak maju, raihkan kepelbagaian. Kalau satu je, kau tak maju sebenarnya. Kenapa Nabi sampai di Madinah, Nabi tu diterima? Kenapa di Mekah Nabi tu tidak diterima? Adalah, tapi tak banyak lah kan. Tapi Madinah tu diterima sampai jadi kerajaan sebab kepelbagaian. Macam mana Nabi menanggapi kepelbagaian antara Aus dan Khazraj? Macam mana Nabi menanggapi kepelbagaian dengan kewujudan orang Yahudi yang menguasai ekonomi Madinah? Satu Yathrib. Mekah tak, semua Arab dia menguasai. Betul kan? Kepelbagaian itulah yang menyebabkan Nabi pun keluar perkataan Madinah. Sikap menanggapi kepelbagaian. Dan memang benda ni pernah ada dalam ucapan Anwar Ibrahim masa dia pergi perkampungan sunnah itu. Dia pergi perkampungan sunnah. Dia pergi ni antara terlibat dia salafi. Aku bukan. Dia pun dah clear. Salah pi. Salah kereta api. Kan dia salafi, aku bukan. Kan bahkan tak pernah dijemput pun pergi perkampungan sunnah tu. Tak dijemput. Dia orang pun tahu aku bukan jenis dia orang. Kan? Tapi isu dia macam ni bila kalau kita baca kitab Asy'ariyah pun selalu sebut, dia kata bila kita sebut sifatiyat, perbahasan tentang sifatiyat. Jadi wacana salafi tak salafi ni yang paling besar tu sifatiyat tu. Tuhan tu ada tangan ke tidak lah, macam itulah debat dia kan. Dia selalu mukadimah dia akan mula dengan wacana salafiyah. Asy'ariyah. Dia akan sebut
Dia kata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam menanggapi si Fatihah ni dia ada takwil dan tak takwil. Itu je. Jadi daripada situlah pecah yang takwil itu Asy'ariyah, Maturidiyah, kan? Yang tak takwil itu Salafiyah. Maka digunakan terma lama ni salaf khalaf. Salaf khalaf. Betul tak? Itu asal dia. Tak ada masalah pun kalau baca kitab Asy'ariyah yang kita nak bergaduh sampai nak undang-undang ni, kenapa? Itu masalah dia. Dia macam ni dia bimbang dia macam ni. Dekat Malaysia ni turun-temurun kita telah menghantar pelajar kita pergi belajar di negara-negara yang negara itu terkenal dengan Salafi. Madinah, Mekah contohlah kan. Atau Riyadh. Bahkan kita iktiraf lagi. Di India pun ada. Di India Pakistan. Tapi macam Pakistan ni, macam saya sendiri saya jujur cakap, daripada kecil saya belajar Pondok Lubuk Tapah Pasir Kelantan. Tok Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah, ayah mufti wilayah lah. Sekarang ni? Mufti wilayah ni, ayah dia Dr. Luqman. Kan? Dr. Allahyarham Tok Haji lah. Saya belajar di pondok. Lepas tu pergi ke Pakistan. Sampai Pakistan tu dia ada banyak sistem pendidikan. Ada dipanggil Deobandi, itu Ahnaf, Maturidiyah. Ada pula Jamiah Salafiyah, Jamiah Abu Bakar As-Siddiq, Cawangan, Saudi. Saya mula-mula sampai dekat Pakistan. Masa tu Deobandi tengah bercuti. Jadi kita sampai tu awal sebulan dari Pakistan. Deobandi lambat lagi nak buka. Tapi Jamiah Salafiyah ni masih lagi kelas. Kelas dia, cuti dia tak sama antara dua universiti ni. Jadi kita ni sementara nak boleh ke sampai waktu buka universiti tu, takkan nak nganga Pakistan kosong-kosong tu. Makanya pergilah kita ambil markas lughah ngaji bahasa Arab. Sebab kita belajar pondok bukan reti cakap Arab. Orang cakap Arab pun tak faham. Baca kitab Arab iyalah. Sebab boleh baca kitab belum tentu lagi faham orang cakap. Betul kan? Orang ngaji pondok. Jadi pergilah belajar di bahasa Arab. Pergilah masuk Jamiah Abu Bakar. Hari pertama ni biasalah Jamiah Salafiyah ni memang pattern dia macam tu. Dia masuk kelas, aina Allah. Allah Taala kat mana? Soalan dia. Kita duk teringat aku ngaji kat pondok hari tu. Tok Haji lah kata, kau tahu tak, ini masalah Wahabi ni beram-beram dia berasa kat kita kan. Kita pun sakan ni aina Allah, tak reti nak jawab ni. Kalau jawab ni Tok Guru dah pesan lah. Itu kan. Okeylah, belajar bahasa Arab tak tahan. Bila buka je Jamiah Deobandi ni, terus berhenti, terus masuk Deobandi. Tinggal Jamiah Salafiyah. Belajarlah aliran Maturidiyah. Ni cerita pengalaman peribadi saya Ni cerita ni pengalaman peribadi. Jadi kita ni duk tengok dengan situasi orang Asy'ariyah, orang Salafiyah di Pakistan lah. Sana Maturidiyah lah, bukan Salafiyah. Bukan Asy'ariyah, sana Maturidiyah. Duk tengok. Jadi kita ni pun macam ada satu prejudis tau. Ada satu prejudis. Tapi mujurnya, ni mujur kita orang Malaysia, mazhab Syafi'i, yang mazhab Syafi'i ni amalan dia berbeza dengan mazhab Hanafi banyak benda. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin masing-masing. Syafi'i, amin ramai kan. Dah hari-hari semayang cara Hanafi, kadang-kadang terasa nak semayang cara Syafi'i juga. Nak dengar amin ramai-ramai tu, cari Jamiah Salafiyah juga. Salafiyah yang ramai yang ada tu. Jamiah Salafiyah yang buat yang amin ramai-ramai. Jamiah orang Hanafi tak buat. Hatta masjid-masjid kampung-kampung tak buat. Amin masing-masing. Kalau kita amin ni paling Wahabi mana pula? Memang macam itulah Pakistan. Padahal itu Syafi'i. Kan? Dan itu pun satu part yang menarik. Sorry Asy'ariyah memang sangat sinonim dengan Syafi'i, tapi Maturidiyah sangat sinonim dengan Hanafi. Tiba-tiba dalam akta ini hanya mengikat Asy'ariyah dan Maturidiyah itu dengan mazhab Syafi'i saja. Yang itu dia menjadi kontradik. Tapi saya tak ingat saya baca kat mana. Dia kata Syafi'i ni sebenarnya kalau kita baca, kenapa kita ambil Syafi'i dan juga Maturidi, Asy'ariyah, Syafi'i ni kalau kita baca sebenarnya kepada Asy'ari. Ada, I can't remember where I read it. Dia katakan semangat itu, tapi daripada timeline tu tidak. Dia macam ni, apabila kita pro kepada mazhab fiqh, belum tentu lagi sama dengan mazhab akidah. Ya. Dia macam itu, dia wacana yang berbeza. Ramai je claim macam contoh ada orang kata Bukhari itu Syafi'i. Ada kan, padahal Imam Bukhari tu dia tengah membina mazhab kot. Macam mana kau boleh kata dia mazhab Syafi'i? Dia macam mutlak kan. Okey, jadi bila kita ni kadang pergi ke Jamiah Salafiyah untuk nak dapat feeling mazhab Syafi'i di Malaysia kan. Pergilah kita ni. Orang Malaysia ni mujur dia ada tu. Makanya bila tengok Salafi ni dia tak ada prejudis sangat.
Faham tak? Kita yang Diobandi, belajar Diobandi ni Hanafi. Tapi dah terbiasa. Jadi bila tengok belajar Salafiyah ni tak ada prejudis. Tapi nisbah orang Pakistan je ada prejudis. Ni dia tak panggil Wahabi kat sana, dia panggil Ghair Muqallid. Ghair Muqallid. Real Muqallid. Sebutan dia Ghair Muqallid. Sebutan Ghairul Muqallid, sebutan Arabnya. Ghair Muqallid maksudnya tak bertaklid. Oh, tak bertaklid. Tak bertaklid. Tak ada mazhab lah. Tak ada mazhab lah maksud dia kan. Okey. Tapi dia macam ni prejudis tu macam saya ni bila duduk kat sana, sebab kita tengok ada budak Malaysia belajar Jamiah Salafiyah tu agak ramai berbanding Diobandi. Diobandi ni kurang belajar Malaysia belajar. Saya ingat masa zaman saya tu, saya ni ada 2 orang dalam kelas Diobandi. Zaman saya tu lah. Mungkin ada di tempat lain, tapi tempat saya tu, Jamiah saya tu, dalam kelas tu 2 orang budak Malaysia. Yang ramai-ramai tu dekat Jamiah Salafiyah. Mungkin sebab mengaji dalam bahasa Hindi, Jamiah Salafiyah ni mengaji dalam bahasa Arab. Budak Melayu dah nak faham. Hindi ni bukan semua boleh kuasai. Ustaz masa tu menguasai lah Hindi. Masa tu boleh faham, nak cakap tu lambat lagi. Tapi sekarang lagi lambat lah. Berapa tahun aku tinggal bahasa tu kan. Cerita dia. Jadi kuasa Tuhan ni macam mana bila kita budak Malaysia, kita ni foreigner tau, kita bukan orang Pakistan. Kadang-kadang kita jumpa orang Arab. Orang Arab ni lazim ni Salafi. Di Pakistan saya ada seorang kawan tu, nama dia Abul Abbas, orang Al-Yamani, anak murid Syekh Muqbil Al-Yamani. Anak murid. Kuatlah Salafi dia tu. Kuat sangat-sangat. Dia kuasa Tuhan ni, saya bermusafir ke Lahore jumpa dia. Tapi baik, Masya Allah. Punya baik tu. Ni cerita ni sebelum tu kita ada prejudis tau. Punya baik tu. Saya ni masa tu saya budak. Saya pergi Pakistan umur saya 16 tahun. Aku budak lagi masa tu. Dan kecil lah ni semua orang Arab tu. Sekarang pun tak besar juga sebenarnya. Jadi bila kita tidur dalam tempat tidur tu, dekat apa, dia pergi macam homestay tau. Bukan homestay, dia macam surau macam tu lah. Dia tidur. Jadi tempat tidur orang Arab kan dia panjang-panjang. Lepas tu dia orang pernah berumur. Kita yang paling budak. Dia orang besar badan. Besar-besar kan. Saya dekat Pakistan ni, orang Arab panggil saya Abul Walid. Sebab Walad. Abul Walid dia panggil. Celaka panggil aku budak. Kan? Dia panggil sebab kita kecil. Aku pergi umur masa 16 tahun. Okey. Jadi kita ni semayang, bila kita tidur, Arab ni kan dia tinggi. Tempat kita yang paling banyak lapang tau. Malam-malam Pak Arab ni dia semayang kat kaki kita, semayang tahajud. Saya tak bangun tahajud, saya tengok tidur balik. Betul lah kan? Jadi kita ni dia tahajud, kita subuh terkejut lah. Menariknya, kawan-kawan yang macam Abul Abbas Al-Yamani ni, tiap-tiap malam semayang tahajud. Bila semayang jemaah duduk sebelah dia, Pak Imam baca Bismillahirrahmanirrahim, dia dah menangis. Takwa je dia. Padahal dia Wahabi. Aku ni yang syairah kuat ni. Tapi tak menangis pun. Kita lagi menangis. Sejak tu saya ubah fikir, sebenarnya kita ni jangan mudah nak menerakakan orang sebenarnya. Sebab tu saya fikir tu. Jadi saya ni ada satu menanggapi sikap terhadap kepelbagaian. Apatah lagi bila kita cek balik, sebenarnya syairah ni dia punya pengajian kitab dia pun kata takwil tak boleh takwil, dan problem orang Salafi tak Salafi ni dia tak nak takwil. Tu jali sini nak takwil. Jadi saya rasa perlu benda ni tak payah gaduh. Kalau sebagai kerajaan, apabila tengok orang bergaduh, jadilah bapa melihat anak yang berbeza. Betul. Bukanlah terus berpihak. Betul tak? Betul. Bila bertembung, kita damaikan. Patut macam itulah. Patut Asyairah lah antara mazhab yang menggalakkan berfikir dan berwacana. Saya dululah masa orang duk label saya liberal. Wan Ji ni mesti liberal. Menggunakan akal ni Abul Hasan Syari aja. Gunalah akal. Kita kata gunalah akal Abul Hasan Syari, Asyairah. Tapi yang selempang tu kata kau liberal. Liberal aku ni. Di antara Maturidi dengan Syari pun, Asy'ari lebih menggalakkan penggunaan akal. Maturidi. Dia macam ni, kalau kita baca, tadi Dr. Abu Hafiz ada sebut berkenaan dengan perbezaan di antara Asy'ariyah dengan dengan Maturidiyah kan. Tak. Kalau rajin lah nak baca, kalau malas tak ada arah lah kan. Buat kajian. Siapa yang menentukan baik dan buruk? Wahyu ke akal? Dia ada tajuk. Dia ada tajuk. Pembahasan at-tahsin wa takbih al-aqlian. Ada tu dalam wacana. Selalunya orang akan 3 wacana dia. Yang pertama adalah Mu'tazilah, yang kedua adalah Asy'ariyah, yang ketiga adalah Maturidiyah. Yang Salafiyah jarang dikeluarkan. Betul, tetapi kalau kita buat kajian, kita baca, kata Asy'ariyah, penentuan baik buruk adalah wahyu, bukan akal. Asy'ariyah. Mu'tazilah kata yang menentukan baik buruk ni akal, bukan wahyu. Mu'tazilah.
Maturidiah kata apa? Penentuan baik buruk ni adalah akal. Tetapi yang menentukan baik itu dapat syurga, buruk itu masuk neraka adalah wahyu. Dan itu jugalah pandangan Imam Ibn Qayyim. Geng Salafi rojok tu. Jadi maksudnya ada kesamaan lah di antara Salafi dengan Maturidiyah. Maturidiyah. Dan sekarang ni kalau orang tu dia berpegang pandangan dia sama dengan Maturidiyah, kita nak kata dia apa? Kita ni Wahabi ke? Tak, saya Maturidiyah. Apa masalah? Sebab ada kesamaan kan? Dia terlalu keras. Faham tak? Jadi dia macam ni apa? Polemik ini sebenarnya Dia tidak ada kira-kira yang tuntas untuk menentukan seseorang itu aliran apa. Kalau ingin diambil daripada apa kiraan itulah. Hanya sekadar ni dia tidak ada sebab banyak clear kesamaan. boundaries. Ada banyak yang overlapping. Kadang-kadang yang Salafi tu dia sama pada Asy'ariyah. Kadang-kadang yang Salafi tu sama pada Maturidiyah. Kita kata Asy'ariyah, Salafiyah. Sekarang ni kau nak tolak, ni ada unsur Wahabi ni. Tak, saya ni sebenarnya sama dengan Asy'ariyah. Macam mana pula? Dan kalau, sakit. kalau membaca buku tulisan Abu Hasan Al-Asy'ari, Maqalat Islamiyin ke Al-Ibana, adanya tasyabuh ataupun similarity di antara pandangan Salafi itu yang dengan apa yang ditulis Abu Hasan Al-Asy'ari. Cuma ialah kemudian nanti kita akan fikir kalau Abu Hasan Al-Asy'ari itu sendiri yang menulis dan kemudian yang datang selepas daripada ada perbincangan lain macam mana? Di situ tidak ditakrifkan dalam undang-undang tu. Siapa yang akan tentukan? Kalau nak betul, apa rujukan itu saja? Apakah bentuk idea itu saja? Itu tidak ditakrifkan, itu tidak ditentukan. Dalam tu dia buka open the floodgate sehingga kan Tapi RUU ini dia memberikan kuasa kepada mufti. Memberi Kuasa apa? Memberi kuasa kepada mufti dalam mentadbirkan institusi mufti ini. Itu kita kena perlu berhati-hati. Walaupun dikatakan bahawa Okey, saya tak tanya. Dia kata ada orang berhujah. Ni RU untuk mufti, yang kita rakyat ni nak risau kenapa? Okey, itu ada dua Tujuan penggubalan itu adalah untuk pelantikan mufti dan timbalan mufti. Itu katanya. Tetapi kesannya itu bukan setakat pelantikan itu. Contoh yang Dr. Abu sebutkan tadi, dia memberikan kuasa tidaklah boleh kita katakan kuasa mutlak, tetapi dia ada kuasa yang penentu. A, B, C. Bukankah bahaya? Dia ada kuasa berakta. Yes, maknanya di akta itu memberikan kuasa kepada dia untuk menentukan A, B atau C. Saya bagi contoh. Baik. Sebelum ada RUU ni ataupun sebelum ada definition Ahlussunnah wal Jamaah, banyak penceramah-penceramah minta tauliah kan? Tak dapat. termasuk saya. Termasuk tak apa. Ustaz Wanji baru dapat. Baru dapat. Kali yang ketiga lah. Tapi pada masa sekarang ini tidak ada akta. Jadi kalau dia nak tolak berdasarkan sentimen. Dia tengok sikit ni daripada Madinah ni Wahabi. Dia tak boleh, tapi dia tak boleh tulis lah sebab sentimen. Tapi bila ada akta yang sah, so akta ini akan ditunggang semahunya kerana dia merupakan satu akta, merupakan satu undang-undang yang valid. So apa jawapan dia? Dalam menolak seseorang, dia akan cakap okey, akidah pemohon tidak selari dengan akidah mufti dan timbalan mufti. Nampak dan bahkan kalau kita lihat, dia telah menetapkan di dalam undang-undang itu untuk menjadi seorang mufti perlulah ABC termasuk Asy'ariyah dan Maturidiyah. Okey. Bagi seorang mufti yang telah dilantik, kalau katakan saya telah dilantik kerana sayangnya kriteria saya Asy'ariyah dan Maturidiyah, apa yang saya tumpahkan di dalam sebarang penulisan saya, dalam keputusan saya, dalam pandangan saya kepada mahkamah ataupun tindakan dan keputusan saya selepas daripada itu mestilah mencerminkan pada lantikan ini. Sekiranya saya bercanggah dengannya, bermaksud saya sudah tidak mempunyai kelayakan di atas menjadi mufti kerana saya telah bercanggah dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau saya tidak mengikut itu, untuk menyatakan bahawa ianya hanyalah ketika mana untuk melantikkan mufti itu saja, bagi saya tidaklah begitu tepat kerana mufti itu nanti bagi meneruskan, mengekalkan keahlian dia di dalam akta tersebut sebagai seorang mufti, dia perlu melaksanakan segala-gala keputusan termasuk selepas fatwa daripada bahkan keputusan. nasihat dia. Kalau nanti kalau dia pergi kepada Kementerian Pendidikan bertanya, kalau katakan di sini kami ingin buat revision terhadap buku-buku akidah ke atau pengajian Islam, pendidikan Islam, apakah pandangannya? Kalau berdasarkan akta ini dan dia mesti bersifat dengan sifat itu, dia akan kata, Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah saja. Bukankah itu akan memberikan kesan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia? Dan ini yang kita kena perlu puji pada Kementerian Dalam Negeri apabila menolak di dalam menakrifkan dalam satu pelan diradikalisasi
mereka tidak menafsirkan ahli sunnah wal jamaah itu seperti yang ingin dibuat di dalam RU Mufti Wilayah. Jadi akhirnya bercanggah lah nanti di Bercanggah. Ya kan bercakap lah kan. Saya nak sambung sikit. Bila sebut pasal apa ni tadi Kementerian Pendidikan. Contoh awal yang saya bawa tadi. Berkenaan dengan apa ni buku pendidikan Islam tingkatan 5. Ada 5 takrifan. Ada 5 takrifan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan ustazah ataupun ustaz di peringkat sekolah menengah ni dah pun mendapat makluman akan ada apa ni terbitan baru 2027. Revise balik. Okey, revise balik. Oh, akan di-revise balik. Akan di-revise balik. Jadi soalan saya pada ustaz dan ustazah ni, adakah maksud Ahli Sunnah wal Jamaah ini akan terjejas? Ada kemungkinan. Satu. Ada kemungkinan. Maknanya sebab itu dalam penulisan saya mengatakan ada agenda dalam agenda. Sebab itu RUU ini begitu ditolak, begitu kita katakan dikritik. Sebab implikasi dia, implikasi dia. Walaupun pada asalnya dikumandangkan kepada kita hanya untuk melantik mufti dan timbalan mufti. No, ada agenda lain. Sebab sekarang ni saya tengok ada 12 mufti sudah menyokong, berkemungkinan mereka akan follow up untuk bersetuju dan yes, membuat itu pun boleh kita katakan. Maknanya mungkin ada hak untuk menyokong, tetapi kenapa pula orang yang membantah ini yang tak bersetuju ini tidak dibenarkan? Mereka marah, dia kata kenapa Perlis saja? Kan engkau jagalah Perlis, kenapa nak pergi negeri masuk lain campur dalam wilayah? Masalahnya yang kau juga yang berada di negeri-negeri lain mai datang sokong siapa? Betul. Kalau hampa sokong tak apa, kami yang bantah tak boleh. Kan? Satu, kedua, bukan semua orang di dalam negeri itu bermanhaj Asy'ariyah Maturidiyah. Betul, dan kita pun tidak boleh untuk mengukur itu. Kalau dia kata ya pun kita tak boleh nak mengukur itu. Dan yang asas kita adalah wilayah persekutuan adalah wilayah untuk semua. Kenapa saya katakan wilayah untuk semua? Yang tak boleh hanya difikirkan untuk sepihak saja, kerana undang-undang ini akan dibuat oleh 222 ataupun 221 kerana seorang digantung kan. 221 ahli parlimen yang datang daripada seluruh Malaysia. Jadi awak tak boleh nak katakan yang ni negeri hanya wilayah dan tak ada kaitan dengan negeri Perlis. Tak. Kami berhak, pertama kita taxpayer money. Pembayar cukai satu. Dan yang kedua ialah melibatkan hampir keseluruhan, bukan hampir seluruh daripada Malaysia untuk menentukan hukum undang-undang itu, kerana wilayah mesti dibuat di parlimen. Ya, dia special dengan negeri-negeri lain. Betul. Wilayah berdasarkan kepada kabinet. Dan kita sambung sikit. Ada yang membandingkan macam Dr. Abu kata tadi kan. Kami di negeri-negeri, di polis, jaga polis, kami di wilayah. Isu dia yang mereka tak nak sentuh dan tak nak jawab adalah sistem penggiliran yang di Pertuan Agong. Dia tak sama macam negeri-negeri yang memang hak mutlak sultan negeri masing-masing. Tapi di wilayah, 3 wilayah ini, ketua agama itu adalah yang di Pertuan Agong. Betul. Dan keunikan sistem kita penggiliran itu nanti akan sampailah kepada Raja Perlis. Kita petik Raja Perlis ni. Kenapa kita petik? Sebab secara zahirnya menyatakan kegusaran dan ketidakpersetujuan atas perkara ini. Dan benda itu perlu konsensus kan untuk betul. Raja-raja. Sebab itu saya kira di peringkat kerajaan Madani ini mereka ataupun menghadapi satu cabaran yang mana raja bagi satu negeri yang berdaulat telah menzahirkan bantahan secara umum. Adakah kerajaan Madani ingin mengenepikan bantahan itu, tutup mata dan langgar, atau bagaimana? Dan sampai ini pada akan menjadi siarah. Menteri Agama tidak pernah memberikan respon dalam bab ini. Dia memberikan respon pada benda yang lain. Okay. Komen-komen kita. Komen-komen yang kita dan orang lain. Tapi bila berkaitan dengan bantahan Raja Perlis ini, dan dia secara terbuka memberikan isyarat nak melanggar di atas bantahan yang dizahirkan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis tersebut. Dan ini kita bimbang benda ini akan menjadi backstep kepada kerajaan Madani sekiranya Menteri Agama kekal menggunakan gaya begini dalam memberikan respon terhadap kegusaran rakyat, mufti Perlis ke ataupun ahli-ahli akademik. Dan kita telah pun membaca apa yang ditulis secara tidak langsung, indirect oleh
bekas mufti wilayah dan juga bekas menteri agama Dr. Zulkifli Bakri. Ya. Kan? Betul. Siang Baru. baru Hari ini tadi, saya tak baca dan, ini. dan dia Okey. keluarkan dan dia menyebutkan tentang dia Senawal jamaah tu berkait dengan al-hadis. Termasuklah ahli hadis. Keluasan Yes. itu. Ya. Dan itu satu yang menariknya pada ketika ini kalau kita lihat banyak kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang inklusif, menolak eksklusiviti dan ia telah menjadikan mereka dua tokoh yang bertembung menjadi on the same page, iaitu Tuan Guru Haji Abdullah Diawang, Presiden PAS. Betul. Dalam bab ini Dalam bab ini dua-dua setuju. dua-dua setuju bahawa dia tak mahu adanya Exclusivity. eksklusif, perlunya inklusif. Haji Hadi telah pun menulis daripada hari ini dan semalam secara panjang. Kita yang memang jenis ahli akademik berkata panjang betul dia tulis kan. Satu pula orang tua dia. dan ini muncul kata penolakan yang secara mutlak, dan mufti wilayah telah pun pergi jumpa dengan dia di bilik VVIP Masjid Wilayah pun Jumpa siapa? Haji Hadi. Haji Hadi, oh. Haji Hadi dan juga pimpinan-pimpinan PAS yang lain. 2 hari lepas. 2 hari lepas ketika Dewan Untuk menerangkan. Untuk menerangkan. Dan rightly after that Tuan Guru Haji Hadi buat apa? 2 artikel dia memberikan isyarat dia tak setuju tentang mengeksklusifkan takrifan Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, dia kata macam ni, ada orang kata, Ustaz boleh tak cakap Ustaz ni Wahabi? Kalau macam tu, buatlah undang-undang apa orang kata awarta ini, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah adalah salafi sahaja dekat Perlis. Apa salahnya, buat je lah, apa masalahnya? Ustaz setuju ke tidak? Pendirian Majlis Fatwa dan juga Mufti Negeri Perlis menyatakan bahawa lembayung Ahli Sunnah itu dimasukkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sekali. Tidak menolak dan mengeluarkan Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun Asy'ariyah Maturidiyah keluar daripada itu. Bahkan saya secara peribadilah pada ketika ini dengan kerencaman Malaysia, dengan latar belakang orang yang ada di Malaysia dan umat Islam, saya insya-Allah tidak akan bersetuju kalau untuk mengkhususkan Ahli Sunnah itu hanya kepada satu aliran sahaja. Ketiga-tiganya itu melengkapkan antara sama lain. Adakah saya bersetuju terhadap perbahasan yang ada dalam Asy'ariyah Maturidiyah? Sudah tentu saya tidak bersetuju, saya akan lebih cenderung kepada benda lain. Tetapi adakah saya mengeksklusifkan apa yang saya percaya dan menolak yang lain? Itu tidak, dan ini adalah membunuh jiwa keterbukaan, kreativiti, critical mind yang patutnya ada, yang memang didampakan dalam ucapan-ucapan. Saya tertarik yang disebutkan tentang pembinaan madani itu, tamadun dan peradaban. Dan kita takkan mampu untuk capai peradaban itu kalau kita hanya memaksakan kepada satu benda atau satu pandangan, dan kita takkan ada horizon, world view yang lebih baik daripada itu. Ya, mungkin kadang-kadang pandangan kita rasa terbaik, pandangan orang lain itu tidak baik, tapi kadang-kadang ada pandangan baik datang daripada dia. Ya, betul. Okey, Ustaz, silakan. Dia masalah satu lagi, masalah budaya masyarakat kita, orang agama, bukan orang beragama. Kalau beragama dia okey, masalah orang agama kan, agamawan. Masalah agamawan kita ni kadang dia suka label. Saya ni macam saya sebut awal tadi, belajar pondok Asy'ariyah, tapi berapa ramai orang tuduh saya Wahabi. Betul. Bahkan dalam senarai tu, tak tahu lah Abah Hafiz ke berapa, saya tu kira 44. Ada nama Ustaz ke? Ada senarai. Saya fikir tengok Awal ye. antara awal lah, dia wajib dah. Memanglah, dia memang Tak, kategori tapi ayat tu. menariknya liberal dengan Wahabi itu macam Sebenarnya bertembung. benda yang tak mungkin boleh berlaku. Sama Khawarij. Tiba-tiba ada dalam senarai Khawarij. Tapi kita ni, orang kita ni, masalahnya bila kita mengeluarkan satu pandangan agama, kadang-kadang kita pun memang rojok daripada kitab Asy'ariyah contoh. Kita bagi tahu, berkata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah, ni Wahabi lah ni. Padahal ambil Abu Al-Asy'ari. Betul kan? Ini dulu. Jadi maksudnya budaya masyarakat kita yang suka label. Akhir sekali, berapa lama dah saya mohon tauliah tak dapat ni sebab kononnya dalam senarai Wahabi. Bila aku Wahabi ni? Cumanya bila orang tanya, "Dak, kenapa aku nak gaduh dengan Wahabi?" Tanya soalan tu lah. Kan? Hari tu ada orang interview saya pasal tajuk Wahabi tak Wahabi ni lah. Saya tanya, "Dak, kenapa kena bergaduh?" Kawan-kawan saya tu yang belajar Jamiah Abu Bakar kat Pakistan tu baik tidur dalam rumah persatuan sekali lah apalah. Dia orang tu salafi, saya Asy'ariyah, tapi okey tidur bangun. Silat belum pergi makan, dia pula belanja aku pula tak bayar ke dia. Takkan aku nak cari gaduh orang macam tu. Semayang pun belakangnya. Semayang jemaah dengan dia kan. Dah lah kita pun semayang Pak Imam Mekah tu belakang dia juga. Dan kenapa yang kita ni kena ajar, kita kena prejudis kepada orang Wahabi tu? Itu satu masalah. Sebab pasal prejudis tu, sikap tu nanti mungkin akan timbul. Prejudis. Ya. Ustaz Memang. rasa macam mana? Disebabkan benda ni. Itu yang saya cakap tu. Kalau Madani ni betul-betul Madani, dia kena selesaikan masalah sikap ni. Dia pertembungan
berkenaan dengan Madani tadi, saya kira pembawaan Menteri Agama berbeza dengan PMX. Ya. Saya bagi contoh tengok macam mana PMX mengalu-ngalukan pembangkang untuk datang sign MOU persefahaman untuk kita bergerak ke depan inklusif berbanding dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Agama, menutup pintu. Sebab itulah sampai tahap Mufti Perlis melontarkan cadangan untuk berdialog. Betul. So daripada situ, bila kita sebut pasal Madani, saya kira sebenarnya dia atas tubuh badan Menteri Agama. Kalaulah membawa polisi ataupun dasar PMX, tak berlaku benda ni. Dan perkara Tak yang berlaku. menarik, satu tokoh yang menjadi rujukan PMX itu ke mana-mana sekalipun adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala. Orang tak panggil Qaradawi ini Asy'ariyah. Orang kata dia dia Salafi Tajdidi, Haraki lah apalah semua. Dia kecenderungan dari situ, dan dia mengangkat Ibn Taymiyah itu lebih dahsyat. Dan betul. adakah pandangan-pandangan nanti Perdana Menteri berucap dalam banyak platform dia, oh yang ini tidak ahli Wahabi. sunnah. Wahabi. Dan kita kena ingat dia adalah ketua wilayah. Dia Ya, adalah ketua wilayah, eksekutif. Perdana Menteri. Eksekutif. Eksekutif seluruh Malaysia, kata-kata eksekutif dan juga khususnya wilayah. Dan ini menjadi celaru. Dan saya, kalaulah benda ini dalam jangka masa sehinggalah kepada kita ada 30 hari lagi bersidang Dewan Rakyat ini, kalaulah Menteri Agama itu masih lagi belum mampu dan kompeten menyelesaikan masalah ini, dia ada dua cara. Jujurlah, dia nak marah-marah lah kan. Saya dah message pun dia tak ada respon lah. Okay. Yang pertama adalah Perdana Menteri perlu untuk masuk campur dan menyelesaikan benda ni dan memberikan titik noktah kepada benda ini dan membumikan Malaysia Madani tu. Ataupun yang kedua, tukar Menteri Agama. Saya tambah satu lagi, ahli parlimen tak bersetuju dengan RU. Atau ahli parlimen gagalkan dan tidak mengundi dan sama sekali tidak boleh pergi untuk disahkan ataupun dia. Okey. Ya, dia sangat tahu. Dalam konteks pemusatan kuasa, dalam RUU ini memberi kuasa besar kepada mufti. Kita tidak ada masalah on that. Dengan syarat definisi yang jelas perlu diberikan di dalam akta itu. Dalam keadaan bila restriction diberikan hanya kepada dua, maknanya dalam konteks rujukan dan ilmu itu nanti dia akan limit kan. Dah tak boleh rujuk dah ni. Nampak tak? So ke mana negara kita pergi ni? Ya. Dia jadi jumut kan. Kita tak boleh nak refer mana-mana buku dah ni. Betul. Sebab saya tertarik dia bila orang kata wilayah je kena. Tapi kita ingat yang kena undi 221 orang. Okay, saya setuju itu pertama. Kedua, Penggiliran Agong. Yang ketiga, saya nak tanya Saudara Faizal juga. Nick Elim punya kes membawa implikasi bahawa bila undang-undang itu bercanggah dengan perlembagaan, dia ada implikasi boleh dibatalkan. So adakah perkara ini boleh membawa ke arah itu? Boleh. Okey, kalau kita tengok, kita kena faham yang Mahkamah Persekutuan mempunyai kuasa, bidang kuasa untuk semak undang-undang. Sebab apa sahaja. Civil, syariah, dia tak timbul soal ini memperjudiskan kedudukan Islam. Tak timbul langsung. Sebab satu undang-undang walaupun kita katakan it's a bad law, tapi kalau dia diluluskan oleh parlimen, dia menjadi satu undang-undang. Pada hakikatnya dia satu undang-undang yang dahsyat, satu undang-undang yang teruk, satu undang-undang yang jumut. Dan mungkin bercanggah dengan perlembagaan pun. Bercanggah kalau kita tengok perkara 8, kesamarataan. Betul. Kesamarataan dari sudut contohnya lantikan mufti. Dr. Abu sebut tadi, apa indikator untuk mengatakan you ni Asy'ariyah, Maturidiyah ataupun you ahli hadis macam mana? Tapi bila benda tu tak ada, tak ada mesin nak ukur benda tu. So dia ikut tafsiran sendiri daripada mufti. So atas dasar itu saja kita boleh cabar. Atas dasar itu saja. Contoh macam ada satu problem. Siapa itu Wahabi? Kadang-kadang contoh. Ni bila orang tu Wahabi, maka orang tu dianggap sebagai bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah lah. Okey. Kita ada budaya orang tu Wahabi. Sekarang ni kalau kita kata orang tu mesti Asy'ariyah dan Maturidiyah, mesti Dr. Zul Bakri tu kita nak kata apa dia? Dia Asy'ariyah ke Maturidiyah? Bukan mufti wilayah. Sebab orang pernah tuduh dia Wahabi. Betul. Saya nampak macam dia Wahabi. Ada orang kata Dr. Zul Bakri ni Wahabi. Cara pandang dia, yang tuduh tu Ustaz Zamihan. Ya. Ustaz Zamihan cakap publicly kan. Ada senarai.
Dia senarai, dia letak azan. Dia ada dalam tu. Jadi sekarang ni contohlah kalau ada orang berkelayakan seperti Dr. Zul Bakri nak dilantik sebagai mufti, dia ni boleh ke tak dengan tahu-tahu nang ni? Itu soalan kan dah terbatal kerana Zamihan telah menuduh dia sebagai Wahabi. Takrifan Wahabi pun tidak ada lagi. Tak Wahabi tu. Itu satu lagi sebab untuk define-nya. Wahabi tu apa? Ini implikasi berkenaan dengan masyarakat kan. Bila dia kata ini sebenarnya untuk mufti dengan timbalan mufti. Yang pertama pasal syllabus tadi. Dia bermula dengan kepala, kemudian dia akan paksa turun ke bawah menggunakan metodologi dan fahaman dia. Baik, kita bagi contoh Wahabi. Beberapa negeri meletakkan di bawah enactment negeri masing-masing, enactment agama masing-masing, menyenaraikan Wahabi dalam senarai antara yang dikatakan sesat. Tetapi sikap agamawan yang gagal memahami kesan undang-undang. Enactment setiap negeri hanya terpakai pada negeri masing-masing. Tapi hujah itulah yang digunakan. Dia ulang enactment tadi ni untuk menyesatkan habis semua orang satu Malaysia. Nampak tak? Dia kod daripada negeri. Dia kod daripada negeri sembilan, tapi dia tuduh tu pelis. Hakikatnya benda tu salah sama sekali. Sebab itu orang pelik, orang tanya, menuduh orang Wahabi boleh disaman? Boleh. Boleh. Sebab apa? Tidak ada mana-mana enactment. Nak saman lah. Tidak ada mana-mana enactment negeri ataupun majlis fatwa mana-mana negeri menyenaraikan mana-mana individu sebagai tokoh Wahabi. Atau memberi takrifan. Yes. Khusus. Okey, takrifan tu diberikan. Tetapi dia tak kata Ustaz Wanji ni Wahabi. Tak ada. Sebab itu dalam satu kes, ini saya nak cerita lah. Dalam satu kes, melibatkan Ustaz Zamihan dan juga Dr. Mazhar. Dalam setiap ceramah ni, kita tengoklah macam mana siapa yang tak pernah lari daripada mulut Zamihan ni kan. Ini Wahabi, ini Wahabi. Semua Wahabi kecuali dia lah kan. So dalam kes masa tu, itu kes saman fitnah, Dr. Zamihan sama Dr. Mazhar atas kausa fitnah. Dalam tempoh kes ni, Zamihan ni dia ada buat kutipan derma. So dalam ayat kutipan derma tu dia kata kita nak menentang Wahabi. Dia refer kepada Dr. Mazhar lah, sebab kes dia pada masa itu saja. Kan? So bila dapat teks ni, saya tanya dia dalam mahkamah, ini keterangan bersumpah dia. Saya tanya dia Masa tu you are lawyer kepada Dr. Mazhar. So kita dapat notis ataupun keratan yang mengatakan dia ni kutip derma. Dia sebut kita menentang Wahabi, jihad dan sebagainya lah. So kita tanya, adakah betul sekarang ni doktor awak nak mengatakan, you nak mengatakan Dr. Mazhar ni Wahabi? Dia kata tak. Dia kata dalam mahkamah tidak. Dia kata tidak. Ni rekod sampai sekarang ada, sampai bila-bila akan kekal. Dan saya mengolah soalan saya itu 6 ke 8 kali. Dalam bentuk yang lain. Adakah Dr. Mazhar Wahabi? Tidak. Adakah Dr. Mazhar mengamalkan ajaran Wahabi? Tidak. Adakah pelis negeri yang mengamalkan Wahabi? Tidak. Adakah pelis menyebarkan fahaman Wahabi? Tidak. Konsisten 6 ke 8 soalan. Ini Zamihan yang di luar bantai dan berdegar-degar mengatakan Dr. Mazhar ini kepala Wahabi. Tapi bila dalam mahkamah, kenyataan sumpah yang dia ambil, kita tunjukkan notis yang dia bagi itu, dia tak mengaku. Dia tak mengaku notis dia. Dia deny, mengatakan Dr. Mazhar adalah Wahabi. So ini yang sebenarnya kalau kita boleh dedahkan kepada orang, kata Ustaz Wanji, stoplah melabel ni. Sebab you punya kepala-kepala atas ni, bila sampai satu masa dekat mahkamah, you akan deny. Itu yang bila kesan kepada RUU ini, agamawan yang suka melabel, dia akan gunakan akta mufti ni. Sebab dia kata apa? Dalam akta, sebab akta kita kini ada beza dengan enactment. Enactment terpakai dalam negeri, akta boleh pakai satu Malaysia. Dan satu-satunya akta yang mendefinisikan ahli sunnah wal jamaah siapa? Inilah ni akta ni. Yalah, bakal ni. So dia akan tunggang sehabis baik. Dan sebab dia seluruh Malaysia ni. Dan dia akan mengatakan bahawa definition yang diberikan di bawah akta mufti ini, ahli sunnah wal jamaah ada 2. Selain daripada itu, menurut akta ini tertolak. Lepas ni KDN kena tukar definition, KBM kena tukar ke definition, kesan ataupun dia punya, kita katakan jangka masa panjang. Domino effect. So kalau katakanlah someone from wilayah ni, undang-undang lagi nak bawa, lepas dia katalah diluluskan katakan, dia nak bawa ni, dia nak challenge on a constitutional basis perkara 8 dan sebagainya kan.
implikasi juga saya nampak, katakanlah mahkamah mengatakan ya, it's against constitution, bercanggah dengan perlembagaan. Kan ke satu implikasi yang sangat besar kepada kerajaan. Automatik akan terbatal. Terbatal. Mahkamah boleh membatalkan. Terbatal satu, tapi implikasi kepada kerajaan Madani. Yalah, betul. Sebab itu kita kata sebab tadi. dah ditegur, sebab itu dah dikatakan akan berlaku ini sebelum. Sebab itu bila orang marah jangan memberikan sanksi negatif. Sanksi negatif lah apa dah. Kami punya awak tak pernah jawab pun. Dan kita minta supaya untuk bertemu dan kata buat tertutup. Nah, awak tak apa, orang dah bergaduh kat luar ni. Dan kita tutup. Awak nak jujur sepatutnya berbincang sebelum dibawa. Sebelum RU tak nak bawa. Dan saya sebelum mulanya Dewan Rakyat ni, saya menghantar mesej kepada Menteri Agama. Dia kata, tolong jangan buat benda ini, ia akan menyebabkan pergaduhan lagi. Ada banyak. Tapi dia jawab, dia kata kok mana pun buat ke tak buat dia akan tetap kena. Tak. Adakah di atas benda ini sebab kita dah minta dan kemudian sekali lagi kita dah ingatkan. Kepada Perdana Menteri pun kita dah ni, dan alhamdulillah secara jujur kita dapat komunikasi dengan Perdana Menteri yang baik, memberikan komitmen untuk menjadi inklusif. Tetapi kita tahu dalam urusan agama ni ia bukan saja daripada kabinet. Dia ada daripada unsur MKR, daripada Majlis Raja-Raja. Sebab itu dahulu pada persidangan Dewan Rakyat yang lalu, memang nak dibawa. Kemudian oleh kerana berlakunya Majlis Raja-Raja dan berlakunya perbincangan yang hangat, sehingga menjadi keputusan ketika itu untuk tidak favor dan akhirnya ditangguhkan. Dibawa sekali lagi. Sampai bila nak bergaduh macam ni? Dan wallahi ketika mana saya dipanggil untuk interview tauliah di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, saya ditanya dan saya kata, pandangan saya untuk katakan semangat Malaysia Madani yang dibawa oleh Perdana Menteri, di situ saya jawab ada 3 panel berbeza. Buatlah program apa-apa yang boleh meletakkan, mendudukkan kesemua arian berbeza ini pada tajuk yang tidak bergaduh. Pembinaan negara, lawan rasuah, apa lagi, itu kita boleh bawa. Kenapa? Setiap kali itu kita akan bawa kepada perbincangan untuk debat kami. Saya adalah pensyarah sendiri. Kalau bila saya mengajar, dah tentu saya akan mengajar apa aliran yang saya cenderung. Tetapi bila pergi kepada ranah awam, itulah yang kita minta. Buat satu program dengan tajuk yang kau boleh bagi pandangan, yang kau juga boleh bagi pandangan, dan tak berkaitan benda yang wujudnya pergaduhan, khilaf yang tajam. Sebab kalau rasuah dah Asy'ariyah ke Maturidiyah ke Salafiyah pun akan tolak rasuah. Betul. Kan? Salah guna kuasa, semua kita boleh bersetuju. Itu yang kita cadangkan. Tup sampai kepada jawatan kita tertinggi, tolak. Bila saya tengok tak ada pula alasan. Tak pula ada alasan. Kemudian kalau macam tu sampai bila? Kan? Sentimen tadi. Dan kita pun tahu sentimen tu. Tak payah nak tipulah. Kata aku Wahabi, yang tuduh aku Wahabi. Tulis kat dalam surat tu, aku boleh saman. Sentimen. Sebab itu isu dia, orang-orang melawak. Tapi sebab orang melawak ni dia tak faham. Dia tak faham sebab apa? Pada dia, bila golongan agamawan selalu, saya boleh katakan setiap hari duk meratib Wahabi dengan konotasi yang jahat. Dan saya mengasakan kalau ikut enactment yang diberikan memang sesat. Cuma bahasa dia lebih lembut daripada sesat. Tapi maksud dia sesat lah. Sebab implikasi sesat ni besar, Ustaz. Ustaz, cuma saya nak masuk satu sebelum kita serah pada Ustaz Wanji. Baik, saya nak bagi satu masuk contoh tadi. Bila kita katakan saudari-saudari tanya tentang adakah benda ni boleh dicabar. Kalau ingat pembatalan oleh Mahkamah Persekutuan, undang-undang di bawah Seksyen 498 Kanun Kesiasaan yang kesalahan lelaki mengurat wanita. Isteri orang. Ya, mengurat seorang. So antara hujah yang digunakan, macam mana kalau isteri orang tu mengurat lelaki ni? Nampak? So pencabaran itu dibuat di bawah subtopik gender kesamarataan. Sama juga macam sekarang ni. Betul. Sama juga macam sekarang ni. Kalau macam tu, yang diterima dalam konteks perlantikan jawatan adalah Asy'ariyah dengan Maturidiyah, maknanya dia menafikan yang lain. So di mana kesamarataan? Di mana kesamarataan itu tadi dalam peluang untuk memohon jawatan itu tadi. So sebab itu saya lihat kalau sekiranya benda ni diteruskan juga akan memberikan ruang yang luas untuk mahkamah mengkaji balik benda ni. Dan of course dia akan menembak image Madani yang dibawa oleh sebab dia diluluskan oleh parlimen ni. Betul. Pada zaman Datuk Sri Anwar Ibrahim. Bukannya enactment yang negeri. Ketersepitan tu lah. Kesesatan tadi tu, implikasi tu Ustaz. Ya
kita kat Malaysia hantar orang belajar Madinah. Betul. Balik-balik tuduh dia Wahabi. Wahabi. Belajar Ahlul Hadis. Tuduh Wahabi. Lepas tu Malaysia ni ada perkampungan sunnah tiap-tiap tahun buat. Dah makin ramai. Betul. Saya selalu follow walaupun kita tak pergi. Tak dijemput. Tak, kalau jemput pun tak nak pergi. Oh, tak nak pergi, Saya duduk kata, Wahabi confirm. Aku tak mau. Awak aku tak mau. Jadi bila makin ramai, kau buat undang-undang macam ni, sebenarnya kau mentajamkan lagi pertemuan sebenarnya. Kalau dengan adanya undang-undang, kau bayangkan apa akan jadi pada 5 tahun? Apa akan jadi pada 10 tahun? Puncanya adalah pada era Madani. Jadi siapa dah bertanggungjawab? Selepas Anwar Ibrahim ni tak jadi Perdana Menteri nanti, tak tahulah, takut dia sepenggal je. Mana tahu kan. Takkan dia kata saya sampai 10 penggal. Agak-agak lah Anwar Ibrahim kot. Kan? Kau kena ingat lah. Paling-paling pun 2 penggal lah. Habis-habis lah kan. Habis-habis lah tu kan. Mungkin dia bermula undang-undang tu 2021 perbincangan dia. Tapi kalau katakan wala'udzubillah min zalik kan, untuk ia kalau mungkin dimuktamadkan atau diluluskan pada tahun 2024 pada tangan orang lain. Orang tak ingat pada 21 bermula. Tapi ketika mana dia orang kata era Anwar Ibrahim lah. Era Anwar Ibrahim. Jadi sekarang ni kalau contoh image tu tadi. kalau contoh bergaduh 5 tahun akan datang lagi tajam, nak salahkan siapa? Salah Anwar Ibrahim lah. Betul. Dia lah punca. Apa pasal kau tak selesaikan benda ni elok-elok kan? Awal-awal dan lagi. secepat-cepatnya. Bahasa mudah dia begitulah. Kena elak lah pergaduhan. Patutnya macam Jabatan Agama Islam tu dia ada Yadim. Macam mana dekat Yadim tu contohlah sebab dia Yayasan Dakwah Islam kan. Pergi lantik orang BIM, pergi lantik orang Ikram, duduk dalam tu. Patut lantiklah orang Salafi, lantiklah orang Syiah duduk sekali. Sebab geng ini yang duk bergaduh. Dia bertemu. Selesai kan. Abim Ikram tak bergaduh. Kan? Dia orang berkongsi kepentingan je. Tu je orang Abim Ikram. Kan? Betul. Betul realiti pun. Kawan Abim boleh panggil ya. Sebab tu Tak kadang, apa, dia bantai tak apa. sebab tu kadang saya ni terfikir apa tahu. Betul ke kita kat Jamaah Madani ke kerajaan Habib? Soalan. Ustaz cakap, bukan aku cakap. Aku dah kena gantung itu. Sebab apa? Sebab cara kau mentadbir ni bukan cara Madani. Betul. Madani yang betul ni dia mesti ada tamadun, dia ada peradaban tu. Betul. Mana peradaban yang kau buat tu? Sikap yang kita nak bawa tu kepada keterbukaan dan sebagainya. Realiti sekarang bergaduhnya adalah pertemuan aliran. Selesaikanlah. Yang kau intan nak selesai pergi cari masalah lain. Create masalah lain tu apa? Mana peradaban kau? Mana tamadun kau? Jadi sebab tu saya soal betul ke ini kerajaan Madani? Dan kalau satu benda kan kita tengok di peringkat wilayah jabatan mufti, pejabat mufti wilayah dan juga even JAKIM dan menteri agama, struktur agama di wilayah persekutuan baru sahaja melalui proses kritikan yang maha dahsyat dalam isu GISB tau. Oh yes. Baru ni. Tiba-tiba yang kau create pergi satu masalah yang lain tu apa? Sampai kepada hari ini, kalau katakan kita buat rakaman yang pada 19 hari bulan 10, fatwa wilayah tak buat lagi pasal GISB. Betul? Belum? Sedangkan Itu lagi penting. sedangkan isu berkait jarak di antara pejabat mufti wilayah dan juga Pasaraya Ikhwan di Putrajaya bukanlah jauh. Ya. Melainkan nama pun Pesari di Putrajaya. melainkan pejabat itu adalah pejabat skip DPD kan. Itu benda yang lain. Sampai sekarang kenyataan apa pun tidak ada. Bahkan ketika mana saya mengkritik, saya kira ketika saya kritik JAKIM tu, saya ingat lambat lagi lah nak kena reform. Sekali kena pecat ketua pengarah. Kan? Dengan Perdana Menteri. Ustaz lah pergi jumpa tiba-tiba esok tak lama lepas tu. Pada tu seminggu 2 minggu memang Perdana Menteri bukan saja, saya tak tahu kalau dari struktur dia macam mana. Ketua pengarah tu diturunkan jawatan yang mana jawatan itu perlu untuk menghantar report kepada ketua pengarah yang baru kerana dia menjaga halal dan JAKIM menjadi sekretariat kepada halal tersebut. Saya tak faham kenapa even Menteri Agama kepada ketua pengarah JAKIM, saya tahu saya juga ni untuk ambil maklum ini, anda punya ada banyak isu yang tak selesai sehingga kan daripada 400 mangsa menjadi 600 dah sekarang dan kita menjangkakan ada isu yang lebih besar. Kau pergi tambah masalah buat apa? Dan benda ini kalau katakan tidaklah dibawa dalam persidangan kali ini, pemilihan dan fungsi mufti wilayah itu boleh berjalan kerana telah pun ada di dalam undang-undang pentadbiran agama Islam wilayah persekutuan. Yang nak cari masalah tambah ni kenapa? Apa yang betul seperti mana saudara Faizal bertanya, ketergesaan-gesaan ini untuk apa? Kenapa? Sehingga tak ada sehingga tak boleh berjalan fungsi semua itu. Ini persoalan yang kemudian Menteri Agama ke
ataupun susah politik dia pun samalah bermasalah begitu. Jangan menyatakan dia kaitkan dengan betul kan. Dan dengan menyatakan bahawa kita dah lama, kita dah sekarang ni masalah kau tak selesaikan ni, tak menjawab ni. Dah lama apa? Masalah berbincang pun tidak? Dia kata dia dah bincangan negeri, dia kata itu negeri tapi dia bincangan Selangor. Kan dia bagi itu. Tak, kalau katakan benda itu telah pun dimurnikan dan diharmonikan, kenapa isu ni tak timbul? Persoalan tentang undang-undang, persoalan tentang bagaimana Perlis akan menjadi agung, persoalan bagaimana domino effect akan berlaku, ini muncul setelah apa? Kau buat kerja tak clean. Clean. Sebab tu saya kata, saya insyaAllah saya cuba juga nak dapatkan Menteri Agama atau wakil datang di dalam podcast saya. Saya nak tanya juga tentang kalau boleh Menteri Agama, pasal dia yang akan bentang. Dia sendiri yang bertanggungjawab. Timbal mufti ke ketua pengarah JAKIM tak boleh berada di situ. Betul. Sebab tu bila minta maaf saya sebut Dr. Zulkarnain Luqman, pengamal undang-undang tu Zulkarnain Luqman daripada Amanah punya ni, bila dia sindir, dah lah kau nak sindir nak jawab okeylah, tapi jadi budak-budak upin-ipin lah dia kata. Sepatutnya ia bukan satu benda yang didialogkan di luar, ia adalah satu perbahasan dalam Dewan Rakyat. Mufti Perlis cabar itu kerana dia bukan ahli parlimen yang boleh untuk berbahas dalam. Sebab tu dia cadangkan untuk berdialog dengan menteri. Okey, satu. Tapi yang menjadi lebih upin-ipinnya apa? Hari yang mana dia kata jangan dialog di luar, bahas dalam dewan, dia menjadi panelis dalam satu program yang disiarkan oleh JAKIM membahaskan berkaitan dengan RUU tersebut di luar dewan. Kau boleh pula semalam kau kata jangan, hari ni kau buat kartun apa ni? RUU masa bergaduh RUU 355 dulu kan. Masa bergaduh dulu. RUU 355 yang mana pun ajak dialog ngapa tak mau. Bukan kita satu meeting tu. Ya kita Kita meeting dekat. Rupanya aku dengan kawan Wahabin lama dah. Tak tahu kan? Baru ingat. Ingat. Masa tu berlaku kan. Tapi tak tahulah. Dia macam ni, kita ni sebenarnya tajuk orang Islam gaduh ni dah banyak. Tolong jangan banyakkan. Tu yang penting. Cerita satu tak habis, bawa cerita tu. Macam mana kita mula-mula Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Apa benda ada pening orang bincangkan. Kita ada problem ekstremis agama. Itu tak selesai lagi. Create pula yang baru. Inilah part of akan membawa pada ekstremisme agama ni. Jadi kenapa? Label. Macam ni. Tolong bagi ubat lah, bukan cari penyakit. Bukan tambah penyakit. Tambah penyakit. Ubat belum selesai, vaksin belum siap, tiba-tiba nak buat penyakit baru. Itu tolong selesai macam tu lah. Yalah, memang kena madani sungguh lah. Okey. So kita tutup macam ni. Kita nak pesanan, katalah pesanan kepada Menteri Agama tu mungkin dia tak buat, tapi sebenarnya bagi saya our lifeline seterusnya Menteri Agama dah buat keputusan dah. Adalah kepada ahli parlimen yang lain. So apa pesanan tuan-tuan kepada ahli parlimen lain yang bakal mengundi nanti? Silakan. Okey, saya melihat isu ini adalah melibatkan pakar-pakar berlatar belakangkan akademik. Jadi saya tidak kira, saya tidak mengira bahawa keseluruhan ahli parlimen boleh menguasai isu ini dan berbahas dalam parlimen, terutamanya non-Muslim. Jadi sebab itu dalam komen yang terbaru saya mengatakan PMX perlu hentikan campur tangan, tarik benda itu daripada disebut, even bacaan yang pertama sekalipun. Tak perlu. Ada isu yang mendesak untuk perlunya kajian di luar. Sebelum diteruskan dalam keadaan yang begitu huru-hara begini. Walaupunlah sebahagian yang menyokong dia kata kami tak ada huru-hara pun. Dia tuduh pula kita menjual nama Raja Perlis. Tapi hakikatnya mereka tak sedar yang mereka menggunakan MKI. Saya nak sentuh sikit di peringkat penutup ini. MKI itu sebenarnya adalah mempunyai satu tugas untuk menasihat. Dan penubuhan MKI itu pun sebenarnya sebelum daripada ini dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Di bawah kuasa eksekutif. Hanya semasa zaman Ismail Sabri bermulanya era MKI dipengerusikan oleh Sultan. Tetapi MKI tidak mempunyai sebarang kuasa pemutus. MKI hanya mempunyai kuasa menasihati sahaja. Dalam struktur organisasi MKI itu berada di bawah kuasa eksekutif. Sebab itu kita minta untuk PMX campur tangan menilai kembali whatever nasihat yang telah diberikan ataupun diputuskan oleh MKI sebelum sebarang isu yang lebih mendesak daripada ini. Wallahualam. Okey. Silakan Ustaz.
Tak, poin saya tadi lah, apa-apa pun kita jangan bergaduh. Kalau sekiranya dah ada satu masalah, selesaikan masalah tu. Tajuk berkenaan dengan RU Mufti Wilayah ni, dia tak lebih kecuali mewujudkan lagi teruk perbalahan. Elakkan. Itulah saya punya penutup, lebih kurang macam tu. Baik. Okay. Kalau saya sendiri saya akan katakan bahawa Menteri Agama ke Mufti Wilayah ke adalah saudara Muslim saya walaupun berbeza aliran. Mereka saudara Muslim. Kalau saya boleh duduk dan kita boleh untuk menjadi ada ukhuwah yang baik tanpa ada prejudis, itu adalah cita-cita saya. Kerana bila duduk kita tengok, kita berborak, kita tahu mereka ada nilai kebaikan yang banyak berbanding ketajaman itu berlaku. Tetapi kalau ianya dipaksakan juga, saya fikir kita terpaksa membuat satu stance lah, satu pendirian. Pendiriannya seperti mana yang disebutkan kita tadi, 3. Saya ulang. Pertama, Menteri Agama perlulah untuk ataupun Perdana Menteri perlu untuk masuk campur secepat mungkin. Jangan melewatkan, kerana ia akan menambahkan lagi permusuhan, pergaduhan. Kerana tak mungkin ketika mana kami diminta untuk diam, orang lain serang dan juga memaksakan benda tersebut. Kami punya hak untuk memberikan respon. Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya merayu serayunya untuk mengambil tindakan dan memutuskan sama ada nak terus ataupun tidak. Tapi yang terbaiknya adalah dengan mematikan, menoktahkan terus benda ni. Okey? Pindah yang part-part yang tersebut kalau nak teruskan, ataupun kalau tambah lagi masalah, hentikan langsung benda ni, kerana ia masih lagi boleh berfungsi di bawah akta yang sedia ada. Pertama. Dan yang kedua, kalau itu adalah muncul daripada kedegilan Menteri Agama ke yang mendapat nasihat daripada mufti ke, kita terpaksa let go. Terpaksa untuk menggantikan orang yang boleh memahami dan juga membumikan prinsip tersebut. Ataupun yang ketiga, ahli-ahli parlimen yang melihat dengan perbincangan kita ini perlu membuat keputusan dan meminta kepada whip dan juga parti untuk membebaskan mereka mengundi macam mana, dan akhir sekali jangan mengundi untuk favor ataupun menolak sama sekali, untuk mengajarkan bahawa jangan anda perlu untuk bertanggungjawab di atas undian anda supaya tidak memecahkan lagi negara ini menjadi yang lebih teruk daripada itu. 3 pilihan yang bagi saya boleh untuk dibincangkan sama-sama. Allah Islam dah teruk dah bergaduh. Teruklah. Pecah teruk dah ni. Kita Baik. dah pecah dah parti politik, pecah aliran pula. Baiklah, itulah tadi tuan-tuan, kita dah dengar hujah daripada pihak masing-masing. Ada yang mungkin berkata, kenapa tak panggil geng-geng Asy'ariyah Maturidah untuk menyatakan pandangan mereka? Dia macam inilah tuan-tuan, mereka sudah ada ruang sehingga berlaku akta ini untuk membincang selama tahun kita kata, dan tiba masanya untuk kita membincangkan perkara ini. Dan saya bawa kita ada bawa peguam, kita bawa yang aliran hadis, kita bawa aliran, saya pun tak tahu apa aliran dia Ustaz Wanji ni kan. Kita bawa dan melihat kita bawa perkara ini, kita nak lihat satu perkara, iaitu kita kena faham ribuan tahun benda ini tidak akan bertembung, tidak akan bersatu, dan ribuan tahun akan datang dia tidak akan bersatu. Itu kita kena faham. Dan yang kita kena lihat sebenarnya bukan perbezaan itu, kita kena raikan. Dan kita lihat adalah persamaan yang besar macam Ustaz sebut tadi. Yang kita boleh bincang pasal rasuah, tata kelola, kita boleh bincang pasal masa depan. Sepatutnya ustaz-ustaz agamawan ni dah bincang pasal AI, kecerdasan whatever lah, tentang kuantum komputer, kesan dia kepada masyarakat, pemikiran dan budaya dan sebagainya. Itu kita sudah bergerak ke arah itu. Tetapi kita masih lagi, orang kata, tersekat di dalam cerita 1000 tahun yang sebenarnya tak ada penyelesaian, tak ada kan ada titik pertemuan pun. Jadi saya harap di dalam minda kita, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton, mungkin juga ada ahli parlimen, mungkin juga ada menteri, timbalan menteri dan sewaktu dengannya, Perdana Menteri sendiri kan, yang mungkin ada tentang Menteri Agama. Menteri Agama, kalau sekiranya tak Perdana Menteri tak tengok pun, saya rasa kawan-kawan kita boleh forward kepada Perdana Menteri kan. Saya sendiri boleh buat. Bahkan calon Menteri Agama selai bulan di kalangan kita. Jangan. Amin kan, kita tak tahu kan. Senatorship tahun lepas habis. Jadi kita nak supaya perkara ini dinoktahkan, kita bergerak sebagaimana ni. Lihat Madani itu, lihat bahawa kita nak bawa negara yang lebih baik. Habis dah cerita perbincangan gaduh agama ni, patutnya kita dah habiskan. Mazhab ke aliran ni sepatutnya dah habis dah cerita tu. Dah tak jumpa dah titik Jadi di situ tuan-tuan, saya harap mungkin nambah sikit. Nambah. Kita kan ustaz tak tidur malam kalau dia tak tambah. Dia pasal apa, dalam sejarah kejatuhan Andalusia tu kan. Pertemuan di antara dua mazhab yang ekstrim. Orang-orang penganut mazhab lah. Mazhab Hanafi dengan mazhab Hanafi. Dekat Andalusia. Hanafi dengan Maliki. Maliki. Hanafi bertembur.
menyebabkan Andalusia tu satu kerajaan Islam yang punya tempat-tempat disiplin ilmu yang kuat makin melemah. Sehingga Imam Syatibi ni terpaksa tulis kitab Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syariah. Keseragaman kembali kepada usul syariah. Dia tak kata usul fiqh. Pasal nak kita ada Al-Muwafaqat. Kenapa nama Muwafaqat? Asal sebab tulis kitab tu nak seragamkan di antara dua mazhab, iaitu Maliki, Hanafi. Sebenarnya korang boleh selesai, korang tak faham je wacana tu. Jadi cara nak kembali asal tu macam mana kau nak damaikan muwafaqat tu, kau kembali pada usul syariah. Macam nak faham teks, macam mana konsep berfikir dalam Islam. Itu asal tujuan tulis kitab Al-Muwafaqat. Tapi ialah kerajaan masa tu tak suka dia. Tak suka dia, kitab ditenggelamkan timbul ni kemudian dah Abduh bawa kitab ni dia bagi pada Tohir Ibn Ashur. Ibn Ashur kembangkan. Jadi janganlah mengulangi apa yang telah berlakukan Andalusia lah. Jangan mulakan api kecil itu yang nanti bila dah terbakar, kalian kau susah nak ahli-ahli kawal. parlimen dan kabinet khususnya tak mampu untuk memadamkan api yang telah pun marak tu. Jangan mulakan. Itu. Betul, itu saja. Okey, itu dia tuan-tuan, jangan mulakan api. Kita jumpa lagi insya-Allah. Semoga diambil manfaat perkongsian kita malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Saya tetap lawan. Ada wali. Okey. Terima kasih. Nice. Tidak suka, tidak. Oh, ini sejak